Okey, Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini kita akan belajar berkenaan dengan 6.5 kepekatan larutan aqueous. Okey, tengok dulu definisi kepekatan. Okey, kepekatan ni ialah satu ukuran yang menunjukkan kuantiti zat terlarut. Okey, dalam seunit isi padu larutan. Okey, semakin banyak zat terlarut, semakin tinggi kepekatan larutan itu. Okey, jangan pening. Masa tingkatan 2 sebenarnya dah belajar berkenaan dengan zat terlarut. Okey, dah belajar berkenaan pelarut dan dah belajar berkenaan dengan larutan. Tak tahulah awak masih ingat lagi ke tak. Okey, cikgu bagi satu contoh yang simple. Okey, awak ada air. Okey, kemudian awak ada garam. So, awak larutkan garam di dalam air. Okey, dalam kes yang cikgu sebutkan tadi, dalam situasi tersebut, zat terlarut kita adalah garam. Okey, pelarut kita ialah air. So, garam yang dah bercampur, yang dah larut di dalam air ini, dia akan membentuk larutan. Larutan ni maksudnya air garam tadilah. Okey? Faham dan kepekatan ni, dia menunjukkan kuantiti zat terlarut. Kepekatan ni dia adalah satu ukuran lah yang menunjukkan berapa banyak zat terlarut yang ada di dalam sesuatu larutan. Okey, semakin banyak zat terlarut, okey, makin tinggilah kepekatan larutan itu. Contoh macam ni lah. Okey, makin banyak garam, so makin tinggilah kepekatan air garam. Kan, makin masin lah air garam tersebut. Okey, tu dia. Alright, kuantiti zat terlarut, okey, boleh diukur dalam gram ataupun mol. Okey, maka kepekatan satu larutan boleh disukat dalam unit gram dm kuasa negatif 3 dan juga mol dm kuasa negatif 3. Okey, tak faham tak apa, kita go through dulu, nanti awak akan faham. Okey, macam cikgu cakap tadi, kepekatan ni boleh dikira, boleh ditentukan dalam dua unit. Okey, yang pertama boleh dikira menggunakan boleh diukur dalam unit gram. Okey, kalau nak kira kepekatan, menggunakan unit gram, ini adalah rumus yang perlu diingat. Kepekatan, kalau kita nak ukur kepekatan ini dalam unit gram, dm kuasa negatif 3. So, ini adalah formula yang kita perlu guna. Gsims, zat terlarut, dalam gram, bahagi isi padu larutan, unitnya mestilah dalam desimeter padu ataupun desimeter kuasa 3. Bukan sentimeter kuasa 3 ya, desimeter kuasa 3. Alright. Kalau kita nak kira kepekatan dalam unit mol, nak ukur kepekatan dalam unit mol, so ini adalah formula yang kita perlu guna. Kepekatan dalam unit mol dm kuasa negatif 3. Mol dm kuasa negatif 3 ini adalah unit bagi kepekatan. Kalau kita nak pakai unit ini, so ini adalah formula yang kita perlu guna. Iaitu bilangan mol zat terlarut. Unitnya adalah mol. Bahagi dengan isi padu larutan, dm kuasa 3 ataupun dm padu kita panggil. Dan kepekatan dalam unit mol ini juga dikenali sebagai kemolaran. Kita panggil kepekatan dalam unit mol ni kita panggil sebagai kemolaran. Faham? Now kita nak tengok, nak belajar macam mana cara nak guna formula ini. Tengok soalan yang pertama. Hitungkan kepekatan dalam unit gram dm kuasa negatif 3 bagi setiap larutan yang terhasil. Ini soalan dia. Dia nak suruh kira kepekatan dalam unit gram dm kuasa negatif 3. So, nak suruh kira kepekatan dalam unit gram. So, tengok soalan A. 40 gram pepejal kuprom 2 sulfat CuSO4 dilarutkan dalam air untuk menghasilkan 20 desimeter padu larutan. So, kira kepekatan. Penyelesaian dia. Kepekatan larutan kuprom 2 sulfat sama dengan... ingat balik tadi cikgu dah tunjukkan dua formula. So, nak guna formula mana? Tengok balik soalan. Dia suruh kira dalam gram dm kuasa negatif 3. It means that you have to use the first formula. Kena guna formula yang Gsim bahagi isi padu ni. Alright. So, we back to our question. Kepekatan larutan sama dengan Gsim zat terlarut bahagi isi padu larutan. So, tengok pada soalan. Soalan ni dibagi 40 gram. It means that 40 gram ni adalah Gsim. Alright, tulis Gsim. Gsim.
Okey, dan 20 desimeter padu ini ialah isi padu. Okey, isi padu. Right? So kita gunalah. Okey, GSIM bahagi isi padu. Okey, GSIM ni tengok 40 gram. Okey, bahagi dengan isi padu 20 desimeter padu. So tekan saja kalkulator 40 bahagi 20. So jawapan dia adalah 2. Okey, tulis je gram. Okey, dm kuasa negatif 3. Ini adalah unit bagi kepekatan. Okey, kan mungkinlah ada orang tertanya, cikgu kenapa bawah ni dm kuasa 3? Bila kita bawa naik duduk tepi gram ni, dm ni, dia jadi kuasa negatif 3. Sebab asalnya kan dia duduk bawah dm ni. Bawa naik atas, duduk tepi gram ni, jadilah kuasa negatif 3. Okey, ni adalah unit bagi kepekatan. Okey, next soalan kedua, kita tengok kepekatan larutan natrium hidroksida. Okey, dia suruh kira kepekatan larutan natrium hidroksida. Guna balik formula pertama ni, GSIM. Okey, dalam gram bahagi isi padu dalam desimeter padu. Ingat isi padu mestilah dalam desimeter padu. Right, tengok pada soalan. It's a bit tricky soalan ni. Okay, ini 18 gram. Ini adalah GSIM. Alright, GSIM dalam gram. Okay, tak ada masalah. Okay, sekarang ni dia bagi isi padu larutan ni dalam sentimeter padu. You have to be extra careful with the unit. Okay, make sure. Okay, back to kita punya formula. GSIM bahagi isi padu. So, GSIM kita boleh ambil lah direct 18. Okay, 18 gram bahagi. Okay, ini unit ni dalam sentimeter padu. So, what you have to do is you have to convert the unit first. You cannot terus masukkan kat sini 750. Ini memang salah. So, you have to be very careful lah. So, how to convert 750 cm padu kepada desimeter padu? Nak tukar kepada desimeter padu. Okay, tengok kat sini. 750 cm padu tukar pada unit desimeter padu dengan membahagikan nilai isi padu dengan 1000. Okay, caranya ialah, okay, ingat tolong ingat mulai hari ini 1 dm3, 1 dm padu sama dengan 1000 cm padu. Maksudnya, kalau nak tukar dari dm pergi ke cm, you have to multiply by 1000. Darab 1000. But then, if you want to convert daripada cm pergi ke dm, you have to divide by 1000. Okay? Samalah 1 kg sama dengan 1000 gram. Nak tukar gram kepada kg, you have to bahagi 1000, right? That's the same thing lah. So, 750 bahagi 1000 dan you get 0.75 desimeter padu. So, masukkan saja dalam formula ini. Okay, 18 gram bahagi 0.75 dan the answer is 24 gram dm kuasa negatif 3. Okay, siap. Senang kan? Okay, then we go to the next contoh. Alright, hitungkan kemolaran. Okay, kemolaran bagi setiap larutan yang disediakan. Kemolaran means kepekatan juga, tapi dipakai mol. Alright? So, it means that you have to use the second formula that I introduced you before. So, kena pakai formula yang kedua. Alright, kepekatan, okay, dalam mol ni, okay, sama dengan bilangan mol, okay, bahagi isi padu larutan. Okay, bilangan mol, unit bagi bilangan mol adalah mol. Okay, bahagi isi padu. Isi padu, once again, okay, I stress the unit here, unitnya mestilah dalam desimeter padu, bukan sentimeter padu. Okay, then we go back to our question. Okay, 10 mol pepejal zinc klorida dilarutkan dalam air untuk hasilkan 5 desimeter padu larutan. Okay, so kemolaran, okay, zinc klorida sama dengan bilangan mol, okay, unit dalam mol, bahagi isi padu, unit dalam desimeter padu. So, bilangan mol untuk soalan yang pertama, ini bilangan mol dia. So, tulis 10 mol bahagi isi padu. Okay, unit must be in desimeter padu. Okay, so ambil saja 5. So, 10 bahagi 5, 2. Okay, mol. Okay, tulis mol. dm ni nak bawa naik ke atas. So, dm3 akan jadi dm kuasa negatif 3. Right, so 2 mol dm kuasa negatif 3. Okay, so, ni jawapan dia. Okay, very straightforward, very easy this one kan. Okay, yang ini pula. Hitungkan kemolaran bagi 0.1 mol pepejal kalsium klorida dilarutkan dalam 200
500 cm padu air suling. Ni 500 cm padu. Okay. So, ingat unit bagi isi padu must be in decimeter padu. So, what you have to do? You have to convert the unit first. Okay, 500 cm padu kena tukar kepada DM padu. Okay, DM kuasa 3. So, ingat balik cikgu cakap, kalau nak tukar sentimeter kepada desimeter, you have to divide by 1000. Kena bahagi 1000. So, 500 bahagi 1000, the answer is 0.5 dm padu. Okay, this is the unit bagi isi padu. Alright, back to our pengiraan. Okay, kemolaran sama dengan bilangan mol bahagi isi padu. Then you take 0.1 ni, 0.1 mol. Okay, this one 0.1 mol. And then bahagi 0.5. Okay, then the answer is 0.2 mol dm kuasa negatif 3. Then finish. Senang kan?